Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Jazmi bin Azman. Nombor matrik 70398. Selamat pagi sir. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk kajian saya, iaitu perspektif pekerja orang kurang upaya OKU di tempat kerja. So, tanpa masa, untuk bab 1 untuk pengenalan, bab ini akan menerangkan latar belakang kajian, iaitu penyertaan mengenai pekerja kurang upaya sendiri, dan masalah kepada konteks kajian dan objektif kajian. Sampai itu, bab ini juga akan menjelaskan kepentingan kajian, batasan kajian dan ruang lingkup kajian, dan sekali kajian dan definisi istilah. Akhirnya, bab ini akan diakhiri dengan kesimpulan. Untuk latar belakang kajian, Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO ada memaparkan bahawa peratusan penduduk sebuah negara itu adalah terdiri daripada OKU, dan berdasarkan anggaran, Malaysia dianggap mempunyai 2.8 juta OKU. Sebenarnya orang kurang upaya ini boleh didefinisikan sebagai orang yang tidak keupayaan jangka masa panjang dari segi mental, fizikal dan akal fikiran. Dan terdapat hanya 0.31% sahaja pekerja kurang upaya di dalam sektor awam negara. Seterusnya, Akta Orang Kurang Upaya AUKO 2008 turut juga merupakan perundangan khas kepada mereka yang OKU sebagai perkara berkaitan pendaftaran, rehabilitasi, perlindungan, pembangunan serta kesejahteraan orang berupaya. Oleh itu, kajian ini akan mengupas berkenaan perspektif pekerja kurang upaya OKU terhadap tempat kerja. Untuk permasalahan kajian, sejak kebelakangan ini, saya mengetahui bahawa kajian mengenai orang kurang upaya yang bekerja di Malaysia semakin meningkat, tapi masih tidak mencukupi dan meluas. Oleh itu, saya amat berminat untuk meneruskan atau mengkaji berkenaan topik ini. Terdapat juga pemahaman dan semangat yang semakin meningkat meneroka harapan dan keperluan penting serta hak orang kurang upaya OKU di Malaysia. Dan akhir sekali, disebabkan tidak banyak kajian terhadap orang kurang upaya yang bekerja, kajian ini akan membantu menghasilkan pemahaman yang lebih tinggi tentang topik tersebut kepada masyarakat amnya. Untuk objektif kajian, objektif umum, objektif utama terhadap kajian ini adalah untuk mengkaji perspektif kerja orang kurang upaya OKU di tempat kerja di Malaysia. Dan objektif khusus ada 3, iaitu untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong pekerja kurang upaya OKU bertahan lama dalam sektor pekerjaan, untuk menggariskan cabaran yang dihadapi oleh pekerja kurang upaya di tempat kerja mereka, dan untuk mengenal pasti strategi pekerja kurang upaya OKU dalam mengatasi masalah di tempat kerja mereka. Untuk persoalan kajian, apakah faktor-faktor yang mendorong orang kurang upaya OKU untuk bertahan lama di pekerjaan mereka? Apakah cabaran yang dihadapi oleh pekerja kurang upaya di tempat kerja mereka? Dan apakah strategi pekerja kurang upaya dalam mengatasi masalah di tempat kerja mereka? Untuk definisi istilah, saya hanya meletakkan 2 sahaja, iaitu pekerja kurang upaya conceptual definition. USHA 2013 menyatakan bahawa pekerja kurang upaya OKU bermaksud mereka yang mempunyai kecacatan fizikal dan mental yang menyebabkan halangan untuk mereka bekerja. Dan untuk operational definition, pekerja kurang upaya OKU yang bekerja di sektor perkhidmatan. Dan untuk tempat kerja, bagi
daripada AVI 2010 menyatakan bahawa tempat di mana pembelajaran dan pembangunan dapat diukur dan mudah untuk mendapatkan ilmu. Dan untuk operational definition, tempat di mana pekerja bekerja di tempat di bawah majikan mereka. Untuk sumbangan kajian, diharapkan kajian ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan orang awam terhadap orang kurang upaya OKU yang bekerja di Malaysia, memberi kesedaran kepada majikan terhadap keperluan untuk bekerja kurang upaya bagi memastikan mereka mampu melakukan pekerjaan dengan efektif dan meningkatkan mutu suasana pekerjaan orang kurang upaya OKU terhadap tempat kerja mereka. Dan untuk halangan kajian, salah satu penghalang kajian ini adalah kekurangan responden yang akan disoal selidik. Selain itu, kesukaran untuk menjalankan soal selidik dengan responden disebabkan wabak COVID-19 yang masih merebak di Malaysia, yang memerlukan banyak prosedur untuk berjumpa mereka secara bersemuka, dan kekurangan bahan kajian yang telah dibuat tentang topik tersebut. Okey, kita masuk ke bab 2 iaitu kajian lepas. Dalam kajian lepas, penemuan berkaitan dari penyelidikan sebelumnya, iaitu saya mengambil tajuk ini daripada kajian yang dilakukan di Baltik, di negara Baltik iaitu di Eropah, berkenaan orang kurang upaya di dalam sektor awam. Kita boleh lihat di sini adalah jadual-jadual yang kajian lepas yang saya berjaya ambil. Dan untuk bab 3 metodologi. Okey, untuk reka bentuk kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan kaedah temu ramah secara atas talian kerana akibat masalah COVID-19 yang masih merebak. Jadi saya terpaksa melakukan aktiviti melakukan soal selidik secara atas talian. Dan untuk populasi dan sampel, soal selidik diberikan kepada pekerja orang kurang upaya itu seramai hanya 10 orang pekerja kurang upaya yang melibatkan 5 lelaki dan 5 orang perempuan. Untuk kaedah pengumpulan data, kajian ini telah menggunakan kaedah pengumpulan data secara temu-ramah atas talian disebabkan situasi COVID-19 yang menyukarkan proses temu-ramah secara bersemuka. Dan untuk pembangunan instrumen, soalan dalam soal selidik ini adalah berbentuk secara terbuka, iaitu close-ended. Bahasa yang digunakan dalam soalan tersebut adalah bahasa Melayu. Untuk kesahihan dan kebolehpercayaan ataupun validity dan reliability dan etik atau etika, ulasan rakan sebaya untuk membuat soalan ini, saya mendapatkan maklum bala daripada dan cadangan daripada rakan sebaya dan ahli kumpulan sendiri mengenai soal selidik untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahihan soal selidik. Dan tentulah saya akan mendapatkan pendapat penyelia untuk mendapatkan ulasan berkenaan soalan kajian daripada pakar dan juga menganalisis soalan daripada kajian yang lepas. Untuk etika pula, instrumen dalam bahasa yang tidak asing pada respon dan pemberi maklumat. Soal selidik yang diarifkan dalam bahasa Melayu kerana majoriti pelajar mahir dalam bahasa Melayu dan membolehkan soalan dapat dipahami dengan mudah. Maafkan saya sedikit kesalahan di sini. Soalan selidik diarifkan dalam bahasa Melayu kerana majoriti responden. Okey, untuk mendapatkan kebenaran daripada pihak responden untuk menjalankan soal selidik, borang persetujuan perlu diberikan kepada responden terlebih dahulu agar mereka mengetahui objektif utama penyelidik untuk menjalankan sesi temu ramah. Maklumat yang diperoleh daripada responden perlu dilakukan hanya untuk
akademik sahaja, dan responden juga mempunyai hak untuk membatalkan sesi temu ramah bersama mereka. Dan untuk proses kajian dan garis masa, pada 1 hari bulan 4 2021, aktiviti saya adalah mencari topik. 2 bulan 4 2021 mencari jurnal yang berkaitan dengan topik yang dipilih. 6 bulan 4 2021 mengumpulkan topik-topik berkaitan dengan tajuk. 8 4 2021 mengisi template kualitatif sebelum memulakan laporan. 24 2021 menyiapkan bahagian 1. 10 bulan 5 2021 menyiapkan bahagian 2. 12 bulan 5 2021 pengenalan reka bentuk kajian dan kaedah pengumpulan data. 18 bulan 5 2021 lokasi populasi dan kaedah pensampaian. 22 bulan 5 2021 pembangunan instrumen kesahihan dan kepercayaan dan etika pengkajian. Dan akhir sekali 22 bulan 5 juga 2021 menghantar laporan. Dan akhir sekali untuk kesimpulan untuk laporan ini, kesimpulannya, kajian ini adalah untuk mengenal pasti perspektif pekerja orang kurang upaya OKU di tempat kerja mereka, dan diharapkan kajian ini dapat membantu meningkatkan kesedaran orang ramai tentang menghargai jasa dan pengorbanan orang kurang upaya, terutamanya di dalam konteks pekerjaan tidak kira sektor kerajaan maupun swasta. Ini kerana orang kurang upaya juga adalah memberi sumbangan kepada negara. Jadi kita tidak perlu menjudge mereka kerana mereka adalah salah satu yang memberi sumbangan besar kepada negara jika mereka melibatkan diri dalam sektor pekerjaan. Dan ini adalah rujukan yang saya gunakan di dalam kajian ini. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.